Nur Izzatul Habika binti Muhammad Hairi, KID 22060418. Saya Nur Ijali Insyirah binti Muhammad Nasir, KID 2206041131. Nama saya Nur Aina binti Muhammad Nazri, KID 2206040993. Nama saya Nurul Najwa binti Musa, KID 2206040474. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan mengenai tajuk peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah dan transformasi masjid yang perlu dilakukan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Dakwah Islamiyah di Madinah dimulakan dengan penghijrahan orang Islam ke Madinah dan diikuti dengan penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketibaan baginda di Madinah ternyata membawa satu perkembangan baru kepada dakwah Islamiyah. Dan seterusnya, di Madinah, baginda berjaya melaksanakan asas-asas dalam membina sebuah masyarakat Islam Madinah. Asas yang dilakukan ialah membina masjid mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan ansar serta mengadakan perjanjian dengan penduduk Madinah. Tambahan pula, sebaik saja tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan beberapa asas utama untuk membina sebuah masyarakat Islam Madinah yang bersatu padu dan mampu bekerjasama di bawah prinsip-prinsip Islam. Pembinaan masjid sebagai asas pertama ke arah membina sebuah masyarakat Islam di Madinah jelas membuktikan betapa pentingnya institusi ini dalam menegakkan syiar Islam. Masjid boleh memainkan peranan yang jitu dalam menyatukan akidah umat Islam. Malah, pembinaannya sering dikaitkan sebagai bahan bukti bahawa seluruh ibadat dalam Islam menjurus kepada pembersihan jiwa, pemurnian akhlak, pengukuhan ikatan antara sesama Muslim, khususnya dalam hal-hal yang ada kaitannya dengan bantu-membantu ke arah kebaikan dan ketakwaan. Terdapat beberapa peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Berfungsi sebagai tempat beribadat. Yang pertama, azan mula berkumandang pada tahun pertama Hijrah dan baginda mengarahkan Bilal berrabah untuk melaungkan azan. Yang kedua, masjid turut menjadi tempat perlindungan bagi Al-Suffah. Kelompok ini meliputi lelaki muhajirin yang tidak beristeri, lemah serta tidak mampu memiliki penempatan sendiri. Yang ketiga, bukan hanya menjadi tempat tumpuan untuk melakukan ibadat semata-mata. Selain itu, tempat perlindungan kepada wanita Islam. Sebagai tempat perlindungan kepada wanita Islam yang lemah, yang tidak mempunyai perlindungan semasa mereka tiba di Madinah, seperti yang berlaku kepada Al-Walidah Al-Sauda. Di samping itu, peranan masjid juga ialah tempat untuk bermesyuarat. Tempat ini berbincang dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan juga keduniaan. Ia juga boleh mendapatkan pengajaran dan kesedaran melalui apa yang berlaku di masjid, seperti sembahyang dan apa yang mereka dengari seperti bacaan Al-Quran dan hadis Nabi. Selepas itu, tempat untuk tentera Islam. Masjid yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Madinah menjadi tempat untuk dirikan khemah bagi merawat tentera-tentera Islam yang cedera dalam peperangan. Ia juga merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menemui para perwakilan luar dan menjadi markas tentera Islam sebelum mereka mula bergerak sebelum terlibat dalam gazwah dan sariyah. Kesimpulannya, masjid bukanlah satu tempat yang khusus kepada ibadat semata-mata. Ia sewajarnya dijadikan tempat untuk melaksanakan pelbagai tugas yang lain sehingga ia mampu berperanan untuk membentuk kesatuan dan kesepatuan di antara masyarakat.
Madinah yang terdiri daripada pelbagai kabilah yang berbeza. Apa yang berlaku di Masjid Al-Nabawi ini menunjukkan bahawa masjid telah memainkan peranan penting ke arah pembentukan insan yang sempurna dan seimbang, yang kemudiannya menyumbang kepada pembentukan sebuah masyarakat Islam Madinah. Berbeza dengan masyarakat yang wujud sebelum ini. Transformasi masjid. Yang pertama, membina organisasi yang bertanggungjawab. Pemilihan executive masjid perlulah dibuat dengan adil dan amanah. Pihak yang memegang jawatan pula hendaklah menjalankan tugas dengan baik supaya segala aktiviti serta rancangan masjid akan terlaksana dengan jaya dan aktif. Yang kedua, membangunkan pendidikan agama yang bermutu. Masjid harus menjadi pusat pendidikan agama yang aktif dan berasaskan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun program pelatihan untuk masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan para remaja. Contohnya, mengadakan kelas-kelas agama, tafsir Al-Quran dan sejarah Islam. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman umat Islam dalam ajaran agama dan melahirkan generasi yang lebih berpengetahuan. Yang ketiga, mewujudkan pusat sosial supaya masyarakat Islam dapat menyertai program-program sosial seperti bantuan makanan, bantuan kesihatan, gotong royong masjid dan sebagainya. Masyarakat akan saling membantu antara satu sama lain, memperkuat perpaduan sosial dan membina ukhuwah. Yang terakhir, meningkatkan penglibatan wanita. Masjid harus meningkatkan peranan dan penglibatan wanita dalam kegiatan masjid. Hal ini dapat memberi ruang dan kesempatan bagi wanita untuk menyumbang amal ibadah serta dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat se-Islam. Sampai di sini sahaja pembentangan kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini dapat memberi banyak manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.